Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sekali lagi bertemu pada malam ini dalam kuliah maghrib yang sepatutnya kuliah kita selepas isyak pukul 9 suku malam. Tapi untuk hari ini saya awalkan sedikit, pukul 8 macam ni lah. Untuk hari ini saja, jangan risau, bawa tenang. Baik, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini, baik di ruangan Facebook ataupun di ruangan TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang memberi salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan pada kita, dan jangan lupa kita pakat-pakat share, pakat-pakat sebarkan live kita pada malam ini. Moga lebih ramai lagi orang-orang lain yang akan bersama dengan kita ataupun menambah lagi pahala-pahala kita, insya-Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita masih lagi dalam membahaskan tentang Al-Quran, tentang apa isi kandungan Al-Quran itu, ataupun apa sebenarnya Quran itu. Berdasarkan hadis yang kita masih lagi bahas ni, menggunakan kitab Mastika Hadis, jilid yang pertama, bahagian iman. Kita masih membincang hadis yang ke-18 tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila Nabi kata, berhati-hatilah kamu, akan sampai saat masa dan ketikanya akan berlaku zaman fitnah yang sangat hebat, yang sangat besar. Lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, mal makhraju minha ya Rasulullah. Dia kata, apakah jalan keluar yang terbaik? Macam mana aku nak selamatkan diri aku kalau aku bertembung dengan zaman fitnah itu? Lalu dijawab oleh Nabi, qala kitabullah. Nabi kata, kamu kena pegang dengan Al-Quran.
Baik, malam ni kita nak sambung lagi benda yang berkait dengan Quran. Antaranya disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, wa huwa hablullahil matin. Wa huwa, itulah dia Al-Quran, hablullahil matin. Yang menjadi tali Allah yang teguh dan kukuh. Nabi kata Quran itu ialah hablullahil matin, tali Allah yang sangat teguh. Quran itu tali yang sangat teguh. Sebelum kita hurai lebih jauh, kita kena faham apa fungsi tali. Apa fungsi tali? Kan, tali ni fungsi dia menambat, ikat, kan, bagi kemah. Macam contoh tali kasut, kan. Tali kasut ni kita ikat dekat kasut tu supaya kasut kita tu jadi kemas, dia tak mudah tercabut atau longgar. Kita ikat elok-elok. Tali lembu, musim-musim raya korban nanti, kan, orang nak buat korban tambat-tambat lembu tu diikat dengan tali. Jadi supaya lembu tu tak terlepas lari, tak terlepas lari, kan? Dia tambat lah, tali lembu tu dia tambat. Jadi Quran ni adalah tali Allah yang sangat kukuh. Tali ni tempat kita berpaut lah, untuk kita berpaut maksudnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya dah sebut dah berulang kali, bacalah Quran, kan, baca Quran. Kalau kita tak reti baca Quran, kita belajar dulu pelan-pelan. Kita belajar dulu pelan-pelan, kita mengaji elok-elok, fahamkan hurufnya, perbetulkan sebutan-sebutan hurufnya. Orang panggil makhraj, kan, tempat keluar huruf tu di mana. Sebutannya bunyi bagi betul. Kalau tak bunyi macam orang Arab, orang Arab sebut pun tak apa, yang penting bunyinya betul. Sebab kita ni telo Melayu lah, lidah Melayu. Jadi Quran ni sangat hebat. Jadi kita kena pegang dia betul-betul. Kita kena bersahabat dengan Quran. Jangan dilepaskan Quran dalam genggaman kita, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, saya nak share satu mimpi. Tapi bukan saya mimpi nah. Ini saya rasa saya pernah cerita beberapa kali lah pasal mimpi ini. Mimpi ini mimpi salah seorang sahabat Nabi SAW. Terima kasih Faizul. Waalaikumsalam. Kulim clear, sejuk hujan, alhamdulillah. Kami di belah Kuala Lumpur ni hujan batunya 2 hari lepas kot no. Hari ni panas terik, hari ni panas lit-lit. Panas rentung punya hari ni, kan. Tapi belah-belah utara saya difahamkan ada hujan Perak pun hujan, Ipoh pun hujan tadi, kan. Tapi hari ni kami di KL ni panas. Di Kuala Lumpur ni memang panas hari ni. Tak apalah, itu rezeki masing-masing lah. Yang penting semuanya sihat walafiat, insya-Allah. Baik, terima kasih semua yang bersama. Cik Ina, Perak hujan. Itulah. Sebab tadi Ustaz dia tengok siapa entah buat live tadi daripada Ipoh, kan. Hujan lebat. Hujan lebat tadi. Baik, saya nak cerita pasal mimpi Nabi tu. Dengar baik-baik, ambil pengajaran. Mudah-mudahan ada iktibarnya untuk kita yang
mendengar dan menonton pada malam ni, insya-Allah. Baik, satu hari seorang sahabat Nabi, dia datang jumpa Nabi, dan dia, rumah abang di Perak siap tercabut atap, Allahu Akbar, ribut lah. Tapi betul, Ustaz ada tengok juga satu video tadi kat TikTok kan, di Tengah Bendang, dekat Kedah lah, ditulis tu Kedah kan, tapi tak pasti area mana. Betul, Puting Beliung, angin Puting Beliung kan. Dia siap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Nampak boleh tahan jugalah dia punya gulung dia tu kan, seram jugalah tengok. Jadi kita hati-hatilah, insya-Allah. Baik, okey, sahabat Nabi ni dia mimpi. Dalam mimpi tu dia mimpi macam ni. Dia kata, wahai Rasulullah, malam tadi aku tidur, aku mimpi. Dalam mimpi tu aku melihat setumpuk awan hitam. Setumpuk awan hitam, macam awan yang hujan tu, awan gelap di langit tu, setumpuk awan hitam. Kemudian jatuh daripada awan hitam itu dua benda. Dia nampak lah dalam mimpi tu kan. Dia nampak dalam mimpi tu, jatuh daripada awan hitam tu dua benda. Yang pertama madu, yang kedua minyak. Madu ni, madu lebah lah, madu lebah. Madu tu, yang kita beli madu lebah tu, macam tu lah lebih kurang. Satu dia nampak dalam mimpi tu madu, yang kedua minyak. Dua yang dia nampak dalam mimpi tu. Lalu bila jatuh, jatuhlah ke bumi. Dan sahabat tu kata, wahai Rasulullah, aku tengok ada 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia yang sikap mereka terhadap madu dan minyak itu. Yang pertama, kelompok yang berebut nak ambil. Satu kelompok yang berebut nak ambil kan, jatuh je dikutip. Madu tu dia ambil, minyak tu dia ambil, dikutip. Kelompok yang kedua, dia kata, yang ambil sikit-sikit. Dia tidak excited macam kelompok yang pertama tadi. Dia tidak bersungguh. Dia macam, alah ambil lah, mana sempat ambil je lah sikit-sikit. Kan ambil sikit, cuit sikit dah. Dia tidak macam kelompok pertama yang berebut ambil madu dan minyak yang dimimpi tu. Dan kelompok yang ketiga adalah yang langsung tak peduli. Ni teruk punya kaki ni. Langsung tak peduli. Orang lain nak berebut nak ambil madu ke, nak ambil minyak ke, lantak korang lah, dia tak peduli. Kelompok ketiga ni dia berjalan kawasan tu kan, dia tengok, lepas tu dia cekak pinggang tu, cekak pula dah, cekak pinggang kan, dia cekak pinggang itu, dia pun tengok gitu, macam YB kan, tengok tangan letak belakang, dia buat dek je. Itu kelompok yang ketiga. Dan kemudian Muhammad Razif Aman kata, bagaimana kita mampu mencintai Al-Quran kalau kita tidak mengenali Al-Quran? Teruskan usaha Ustaz dalam menyampaikan ilmu, insya-Allah, doakan saya. Betul lah, kita kena kenal Quran kan. Kalau tidak, ialah tak kenal tak cinta. Macam tu kan. Jadi kena kenal kan, kena belajar, nak kenal kena belajar, baru datang kecintaan, macam tu kan. Terima kasih Razif. Okey, so bila dia tengok 3 kelompok tadi, pertama yang berebut, yang kedua yang biasa-biasa aja, yang ketiga yang buat tak peduli. Dia buat dia lantak korang nak ambil ke, nak tertongging meniarap ke, dia tak peduli . Kemudian kata sahabat tadi, tiba-tiba aku tengok, ni cerita tali tu. Ni nak cerita tali tu. Kan kita kata tadi dalam hadis tu, Nabi kata wa huwa hablullahil matin. Nabi kata Al-Quran itu adalah tali yang sangat kuat dan kukuh. Lalu sahabat tadi kata, kemudian aku mimpi tadi, sambung mimpi tu, dia kata aku nampak tiba-tiba keluar seutas tali
daripada awan yang gelap tadi. Lepas dah jatuh minyak, madu semua bobo jatuh, kemudian aku nampak ada seutas tali yang jatuh, jatuh turun daripada awan tadi. Dan kata sahabat tadi, aku melihat yang menyambut atau yang memegang, yang membawa tali itu adalah engkau, wahai Rasulullah. Allahu Akbar. Mimpi sahabat tu. Lepas tu dia kata ke Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak engkau tolong takwilkan mimpi tu? Engkau tolong ni lah, orang kata huraikan ke, terjemahkan mimpi tadi tu kan, apa benda semua tu. Lalu belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kan? Belum sempat Rasulullah menjawab, tak silap saya lah, Saidina Abi Bakrin kata, wahai Rasulullah, izinkan aku takwilkan mimpi tu. Siapa kata? Saidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Dia kata, wahai Rasul, izinkan aku nak huraikan mimpi kawan ni tadi. Nabi kata, silakan. Lalu kata Abi Bakrin, awan hitam yang kamu lihat itu, yang di mimpi nampak awan hitam setumpuk tu, awan hitam itu adalah agama Islam. Agama Islam. Sebab apa? Apa kaitan agama Islam tu pula? Apa kaitan agama Islam? Sebab awan fungsinya ialah melindungi kita dari panas terik matahari. Itu fungsi awan. Kan? Allah buat awan ni nak lindung kita daripada panas terik matahari. Kan hari ni biru je kan langit kan. Awan tak apa nak muncul, tu yang panas teruk. Berasap dah. Masuk dalam kereta tengah hari tadi, saya nak pergi tazkirah Jumaat kan. Macam masuk dalam oven. Macam masuk dalam oven. Berasap kan, panas. Jadi Abu Bakar kata awan hitam itulah agama Islam. Sebab dia kata awan hitam melindungi kita dari panas terik matahari, tetapi agama Islam melindungi kita daripada panasnya bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Oh tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jangan main-main. Kita dapat agama Islam ini, dia melindungi kita dari bakaran api neraka Allah. Seperti mana awan hitam melindungi kita daripada panas terik matahari, begitulah agama Islam melindungi kita daripada bakaran api neraka Allah. Itulah yang saya huraikan tengah hari tadi dalam live saya. Siapa yang ikut, ramai yang ikut tadi dekat TikTok lah kan, sampai view dia saya tengok tadi 18,000 view. yang tengok live tadi mencecah 500 lebih. Saya pun terperanjat kan, tengah hari buta ramai pula orang yang menengok. Sebab banyak orang share kan, orang share, jadi benda tu merebak apa semua. Jadi saya sebutlah tengah hari tadi, saya ulang sikit, itulah nikmat dan mahalnya nilai. Mahalnya nilai apa yang disebut Islam dalam diri kita. Yang paling utama, yang paling mahal adalah akidah. Khairuddin tak sempat tengok. Tak apa. Mungkin tengah solat Jumaat ke, ataupun ada urusan lain tadi tak. Macam tu. Tak. Jadi terima kasih sahabat yang bagi-bagi gift dekat TikTok. Terima kasih banyak. Murah rezeki, panjang umur, sihat. Amin, insya-Allah. Baik. Nak tahu hati kita hidup atau tidak? Tengok kalau sehari kita tak baca Quran, hati kita gelisah, tanda hati kita hidup. Kalau sebaliknya, na'udzubillah,
petikan dari kuliah Ustaz Halim Nasir. Terima kasih Faizul Muhammad. Ustaz Halim Nasir ni saya macam kenal lah. Abang saya. Ustaz Halim Nasir tu abang saya. Kan? Ada yang komen Ustaz comel tengah hari tadi. Ya. Ya ke doktor? Saya pun tak tahulah, tak ada baca banyak sangat tadi komennya. Menderu-deru macam air terjun kan. Tak kisahlah comel ke tak comel ke, yang penting tuan-tuan dengar je lah bukan cakap saya, dengar je lah kuliah-kuliah saya ni, mana yang rasa-rasa baik, ambil lah. Yang rasa ustaz ni merapu 4 raya ni yang merapu tolak tepi lah. Tolak tepi. Baik. Kak Sabariah pun tengok tadi Kak Sabariah pun pening tengok tadi komen macam-macam kan. Tak apalah, netizen tu kadang-kadang macam tu kan, dia dah tak ada kerja, dia komen lah. Komen macam-macam komennya. Cik Ina kata baju hijau. Betul, jubah tu jubah hijau. Hijau tak apa hijau lah, sebab kejap lagi kan Kedah lawan JDT. Itu tanda-tanda kehijauan tu. Kita sokong Kedah kan. Selingan. Selingan. Baik tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. So itu saya tekankan tengah hari tadi, jaga akidah, jangan dirosakkan tauhid kita, pegangan kita, sebab itu tiket kita, itu lesen kita untuk ke syurga. Kalau akidah rosak, ibarat tiket rosak, tak boleh masuk. Saya buat andaiannya begitulah. Baik, habis yang tu, sambung lagi. Ni tak boleh lama ni, isyak saya kena berhenti ni kan. Sempat selit masa buat. Itulah ustaz, minta maaf lah, ustaz sebenarnya kaki bola. Ustaz kaki bola sebenarnya, daripada sekolah kan. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti main bola. Cuma sekarang ni tak pelarat dah nak main, badan dah bam-bam gini kan. Jadi tak berapa larat nak main bola dah. Boleh lah main kan. Minat tak buat macam mana, dah minat kan. Jadi tapi tak boleh pergi stadium lah, itu masalah. Baik, udah selingan. Baik, sambung lagi. Lalu awan hitam itu adalah apa dipanggil? Awan hitam itu adalah agama Islam. Dan keluar daripada awan tadi itu madu dan minyak. Maka Sayyidina Abu Bakrin kata madu itu adalah Al-Quran dan minyak itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua benda ni penting dalam hidup kita kan. Madu pun penting, minyak pun penting tak? Dua-dua penting lah, benda penting kan. Benda yang baik untuk kesihatan, untuk keperluan hidup. Minyak ni perlu kan. Minyak kereta, minyak macam-macam minyak lah. Minyak gamat, minyak kan. Jadi dua benda itu adalah Quran dan sunnah. Dua yang turun tadi tu, Quran dan sunnah. Okey, cantik dah, boleh faham tak? Boleh faham dah tu. Okey, boleh faham dah ya. Saya sebut slow and steady ni, step by step ni. Dengar baik-baik. Komen-komen juga saya kan tak faham. Nak komen-komen lah kan. Stadium ke apa ke benda tu. Tak apa, komen lah. Tapi kena faham elok-elok. Macam tu. Okey. Kemudian 3 kelompok manusia tadi. Pertama, yang berebut mengambil madu dan minyak. Itulah kita. Tak apa. Apa ni? Iqbal. Boleh komen. Tak masalah, ustaz melawak je. Kan? Jangan diam pula, komen je lah. Tak ada apa, ustaz okey je. Kan? Kita santai-santai je. Sembang-sembang kan. Baik. Itulah 3 kelompok. 3 kelompok manusia. Pertama, yang berebut ambil madu dan minyak, itulah kelompok yang pertama yang wujud di atas muka dunia ini. Orang yang berebut nak beramal dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, doalah sama-sama. Pakat-pakatlah kita doa supaya kita masuk dalam kelompok yang pertama ini. InsyaAllah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oh, tuan-tuan, saya rasa bobak-bobak jantung bila sebut kelompok pertama tu tak. Biar kita cuba masuk kelompok pertama ni dalam hidup, biarlah kita bersungguh untuk berpegang, beramal, memahami Al-Quran dan Sunnah. Boleh nak? InsyaAllah kita berjanjilah dalam diri kita, jangan berjanji dengan saya tak jadi apa pun. Masing-masing azam, berjanji dalam diri masing-masing, ya Allah, tolonglah bantu aku ya Allah, jadikan aku kelompok yang pertama ini, kelompok yang bersungguh nak pegang dengan Quran, nak jadikan Quran itu dustur. Kan ada dalam lagu nasyid Arab kan, Al-Quran dusturuna. Dustur maknanya panduan hidup kami. Allahu Akbar. Doalah, minta ya Allah, jadikan kami orang yang mencintai Quran, orang yang berpegang dengan Quran, orang yang rasa seronok bila baca Quran dan gelisah bila tinggal Quran. Yang kita risau tinggal Quran tak jadi apa, seronok aja tak baca Quran. Allahu Akbar. Yalah, ni saya pesan untuk saya sebenarnya dan kita semua ya. Bukan saya tuju pada tuan-tuan ibu-ibu, tak, saya juga sama lah. Kadang kita pun malas baca Quran, kadang terlupa nak baca Quran. Benda lain sempat aja kan, tentang Quran tu ada je alasan. Saya bukan tuan-tuan. Tuan-tuan ni wali-wali semua. Wali-wali Allah belaka ni. Allahu Akbar. Jadi itu kelompok pertama yang berebut-rebut, maknanya yang bersungguh, yang bersungguh nak faham Quran, yang bersungguh pegang dengan agama, yang bersungguh ikut sunnah Nabi. InsyaAllah saya doakan kita semua masuk kelompok yang pertama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nombor 2, kelompok kedua dalam mimpi tadi yang ambil sikit-sikit. Madu dia ambil sikit, minyak dia ambil sikit. Madu dia ambil sikit, minyak dia ambil sikit. Apa tanda doa kita dimakbulkan? Tanda doa dimakbul maknanya kita dapat lah. Antara tanda doa kita makbul ni maknanya kita dapat apa yang kita hajat, walaupun mungkin dapat tu tidaklah orang kata perfect 100%. Mungkin kita minta Allah bagi 50%, dapat juga kan, tapi separuh. Jadi apa tanda doa kita makbul? Tandanya kita dapat apa yang kita doakan, satu. Yang kedua ialah pada saya lah, jiwa kita lebih tenang. Sebab kita minta, ya Allah, Kau tenangkanlah jiwa aku, ya Allah. Dalam keadaan COVID serabut sana sini, wahara kacau bilau ni, Kau tenangkan jiwa aku, ya Allah. Kan? Allah bagi ketenangan tu, makbul lah. Tapi ingat, saya pernah banyak kali juga saya pesan kan, ialah memang hajat kita berdoa nak makbul. Itu semua orang, tak usah cakap semua orang macam tu tak. Saya kalau berdoa, Ustaz, kalau boleh terus minta terus dapat. Terus minta terus dapat kan, tak ada tunggu besok punya. Sekarang tanda tangan, sekarang terus up terus dapat punya. Kalau boleh kita nak macam tu. Tapi ulama kata apa? Ulama kata Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Boleh dapat tu. Saya ulang balik. Selalu dah dengar ayat tu kan. Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kalau kita mahu ni semua kita nak tuan, nak kaya, nak cantik, nak itu, nak inilah. Allah tak bagi semua, Dia bagi yang perlu aja. So maknanya apa yang kita dapat tu sebenarnya cukup dah tu. Itulah keperluan kita. Dan satu lagi rahsia saya nak sebut. Rahsia tapi sebut. Baik Ustaz ni. Rahsia pun cerita kan. Apa dia? Kan Nabi dah ajar kita rahsia makbulnya doa.
Rahsia macam mana doa kita cepat nak dimakbulkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahu akbar. Nabi kata, ud'ullah, berdoalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah, mohonlah kamu kepada Allah, berdoalah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kamu berdoa itu kamu merasa yakin yang Allah akan memakbulkan, meluluskan doa kamu. Letak sangkaan baik, Allah luluskan doa kamu. Itu sebenarnya kaedah paling cepat. Macam mana Allah nak luluskan doa kita, yang saya ulang banyak kali dah sebelum ni. Bila doa, letak sangka baik dengan Allah. Bukan berdoa saja. Apa sahaja urusan hidup, letak sangka baik. Semua kena letak sangka baik dekat Allah. Kita dah doa dah, belum dapat, letak sangka baik. Tak apa ya Allah, aku dah minta dekat kamu dah banyak dah. Aku percaya, walaupun saatnya belum tiba, apa yang aku hajatkan bersungguh-sungguh ni ya Allah, aku sangat yakin satu hari nanti Engkau akan bagi. Tak percaya, tuan-tuan buat. Tak percaya, tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan buat. Ustaz, saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Itu ceritanya. Macam mana TikTok boleh banyak pula ni? Terus naik 45, 47, 51 ni. Tadi 17 je. Saya tunduk ni. Saya dongak-dongak dah 50 lebih. Itu kesan share tu kan. Bila kita share tu dia jadi laju sikit. Terima kasih banyak yang share. Terima kasih banyak. Jadi ingat, bila kita doa, letak sangka baik dengan Allah. Okey, habis yang tu. Balik cerita kita tadi. Dah 8.30 dah. Cepat nak habis dah ni. Kenapa orang Islam nak masuk Kristian? Allahu Akbar. Kan? Itulah. Apa yang dicari sebenarnya. Saya dah huraikan dah sebelum ni kan. Maknanya, kita ni dah dapat Islam, tolonglah hargai nikmat Islam, tolonglah hargai nikmat beragama, mahalnya Islam, mahalnya agama, dan pegang satu saja, yakinlah dengan cahaya Islam yang Allah hadiahkan pada kita, yang tidak ada tolok bandingannya kepada agama yang lain. Agama lain tu semua, Islam kata, Quran kata ya, bukan saya kata, Quran kata, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam sahaja. Maksud lainnya, lain daripada itu tak benar lah. Kan? Tapi kenapa orang nak juga? Wallahualam, saya pun tak tahu apa yang dicari. Mungkin dia rasa bila dia keluar daripada Islam, na'udzubillah ya, saya tak suruh, dan benda tu agama pun tak galakkan, tak benarkan, jangan jadi murtad. Maknanya apa? Mungkin dia rasa kalau dia dah bebas daripada agama, dia dah keluar daripada Islam, mungkin pada dia tak terikat dengan dosa pahala. Macam itulah agaknya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apa hukum ambil gambar orang tanpa izin? Dia macam ni. Ambil gambar ni kalau secara umum tak apa. Maksud umum ni macam kita pergi tepi laut kan, kita posing tepi KLCC, lepas tu belakang ada orang, kita tangkap, masuk gambar orang tu, itu tak apa. Dia yang tak boleh ni, dia kena minta izin ni kalau memang orang tu je kita nak tangkap. Kan, sebaiknya kita minta izin lah. Apatah lagi gambar orang tu pula kita nak exposekan, mungkin dalam TikTok, dalam Facebook, dalam apa kan. Yalah, mungkin kadang-kadang niat kita tu baik kan, tapi sebaiknya kita minta izin lah. Dan yalah, kadang-kadang gambar tu pula
tak menutup aurat apa benda kan. Itu kena jaga jugalah. Ya, kok mana pun kalau yang gambar yang kita istilahkan spesifik lah untuk orang tertentu kan, dalam majlis ke apa, kalau dibenarkan okey, kita boleh tangkap gambar dalam majlis makan malam ni, tangkap lah, kan, tak ada masalah. Tapi asasnya boleh je tangkap, tak ada masalah pun. Cuma dia akan jadi masalah bila timbul isu kemudian hari. Ui, asal Muhammad ni pandai-pandai tangkap gambar aku. Dia akan jadi yang tu lah. Kan, jadi kok mana pun kita usahakan. Berapa kali patut angkat takbir dalam solat fardu? Angkat takbir tu maksudnya angkat tangan ke apa? Yang rukun takbiratul ihram kan. Takbiratul ihram ni kita Allahu Akbar masa start solat tu. Itu rukun. Kan? Angkat tangan tu sunat. Allahu Akbar takbiratul ihram tu yang rukunnya. Kan? Kemudian kita rukuk Allahu Akbar. Itu ke maksud takbir tu. Kalau itu maknanya setiap pergerakan solat satu rukun tu memang sunat kita bertakbir. Itu namanya takbir intiqalat. Takbir pindah-pindah rukun. Macam tu kan. Tapi kalau maksudnya bila kita bangun daripada sujud tu nak naik rakaat berikutnya, adakah kena angkat tangan tu? Itu hanya sunat ketika rakaat kedua naik rakaat ketiga sahaja. Contoh, katalah saya setengah duduk tahiyat awal ni, dah habis baca tahiyat awal, kita pun Allahu Akbar bangun nak rakaat ketiga. Masa itu Allahu Akbar tu, tangan pun Allahu Akbar. Macam tu, itu je sunat. Katalah rakaat ketiga naik rakaat keempat, maghrib, isyak kejap lagi kan. Rakaat ketiga naik rakaat keempat, kita pun lepas sujud yang kedua tu, lepas tu kita pun Allahu Akbar tegak. Bila Allahu Akbar naik tegak tu, tangan tak sunat dah angkat lagi, letak aja terus. Itu saja. Maknanya ingat, kalau soalan dia tadi angkat tangan gitu, rakaat ketiga naik keempat, dua naik ketiga saja. Mana lepas tahiyat awal kita naik, itulah sunat kita angkat tangan takbir tadi. Yang lain tu tak ada. Boleh faham tak? Tapi kalau angkat juga makruh. Ada yang kata makruh, ada yang kata tak ada apalah. Cuma sunatnya dua naik tiga. Macam tu. Baik. Banyak pula soalan ni. Ustaz tak habis hurai lagi sekejap ni. Kenapa kita diuji dengan kesedihan dan musibah? Kita kena ingat macam ni. Bila Allah sayang kita, diuji. Tak kira lah ujian tu sedih ke, gembira ke. Gembira pun ada juga ujian kan. Musibah ke, penyakit ke, bala ke, COVID ke. Semua tu sebenarnya Allah sayang. Dia bagi reminder, dia bagi ingat, supaya kita ingat balik ke dia. Macam tu ya? Sebab itu Allah bagi ujian. Sebab dia nak kita ingat pada dia. Sebab kita ni bila seronok aja, tak sedih kan, kadang-kadang kita lupa. Sebab tu Arab kata la tusammal insan illa bin nisyan. Tidak dinamakan manusia tu dengan insan kecuali dia pelupa. Kalimah insan tu maksud dia pelupa. Lupa pula malah dia kuliah kan. Sebenarnya ustaz lah bukan tertukar, ustaz awalkan sikit selalu lepas isyak kan. 9 suku, malam ni kita awal sikit lepas maghrib, itu aja. Macam tu. Okey, sekejap ni. Ustaz nak habiskan huraian tadi, sikit lagi nak habis dah. So golongan kedua yang ambil sikit-sikit aja. Maknanya dia ambil Quran sikit, ambil hadis sikit. Separuh dia ambil, separuh dia buang. Tak boleh. Kita kena ambil kelompok pertama yang full package. Berebut ambil Quran dan sunnah. Dan yang ketiga ni lagi, ulama kata golongan yang celaka, yang langsung tak peduli. Tak peduli Quran, tak peduli hadis, tak peduli sunnah. Orang nak buat tegakkan negara Islam ke, orang nak ajak orang beriman ke, orang nak cegah orang daripada murtad ke, dia tak peduli. Yang dia kira janji aku hidup, makan minum, beranak pinak, sudah. Ini golongan ni lagi teruk. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah lindungkan kita. Amin, insya-Allah. Baik, last sekali. Saya nak habis dah ni. Last sekali, tali tadi tu.
Sahabat kata, kemudian aku nampak tali yang keluar daripada awan tadi. Baik, tali tadi dipegang oleh Rasulullah. Sahabat tu katakan, aku nampak tali itu engkau yang pegang. Lalu Abu Bakar kata, tali itulah kebenaran atau Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah tuan-tuan, inilah poin kita malam ni. Peganglah Quran, jagalah Quran, letakkan Quran dalam kehidupan kita. Insya-Allah hidup pasti akan berkat. Hidup kita pasti akan menjadi satu benda yang Allah suka, dan ke depan insya-Allah Allah akan beri kebaikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya berhenti setakat ni dulu untuk Facebook, dan saya minta maaf, saya akan sambung sikit saja di TikTok untuk tengok beberapa soalan yang ada, yang mana saya boleh jawab, saya cuba jawab lah. Jadi untuk kuliah kita akan datang, kita akan sambung pada hari Isnin. Hari Isnin. Kita sambung hari Isnin, insya-Allah 9 suku malam. So, terima kasih banyak pada semua. Selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat. Beristirahat. Isteri pula dah. Sabar. Buat tenang. Terima kasih sahabat yang bagi gift. Jadi selamat berhujung minggu, selamat berehat. Teruskan berdoa. Jadilah manusia yang baik. InsyaAllah Allah akan sayang pada kita, insyaAllah. Baik, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.